Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Bertemu lagi dalam channel Ustaz Taqiyuddin Syukri. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dapat meneruskan pembelajaran kita, dan insya-Allah untuk kali ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran untuk bahagian akhlak, iaitulah adab di masjid dan surau. Dan nak para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum itu marilah sama-sama kita mahtangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan pembelajaran kita pada kali ini. Bersama-sama dengan ustaz, anak-anak mengaminkan doa yang ustaz baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu, bentangkanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu-Mu, kurniakanlah kami kefahaman terhadap ilmu-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Para pelajar yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada kali ini kita akan meneruskan untuk tajuk yang ke-8 atau bahagian yang ke-8. 8.2, tajuk merumuskan konsep adab di surau dan masjid. Baik, kita terus kepada pembelajaran kita. Kita terus melihat kepada standard pembelajaran, objektif pembelajaran, apa yang perlu difahami dari tajuk, apa yang perlu dipelajari dalam tajuk ini. Kita ada 4 standard pembelajaran. Yang pertama 8.2.1, anak-anak pelajar perlulah mengetahui maksud surau dan masjid. Yang kedua, menyenaraikan adab-adab di surau dan di masjid. Inilah tajuk kita, isi utama kita. Yang ketiga, menjelaskan kelebihan menunaikan salat berjamaah di surau dan di masjid. Dan yang terakhir, mengamalkan salat berjamaah di surau dan masjid dalam kehidupan kita. Baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitu maksud surau dan masjid. Yang pertama, kita melihat dahulu akan maksud masjid. Masjid ialah kata pinjaman dari bahasa Arab yang bermaksud tempat sujud. Bagi umat Islam, ia adalah satu tempat suci dan mulia yang dijadikan sebagai tempat ibadah khusus. Selain sebagai tempat salat, masjid juga menjadi tempat untuk mengembangkan dakwah Islamiah. Program-program, aktiviti agama, kuliah, ceramah dan sebagainya, dia dilaksanakan juga dalam masjid. Baik, itu maksud masjid. Kemudian kita berpindah kepada maksud surau. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, surau ialah bangunan yang lebih kecil daripada masjid, tempat orang Islam beribadah, seperti bersembahyang, belajar agama dan lain-lain. Dalam kamus pelajar edisi kedua.
Baik, surau ini adalah tempat yang lebih kecil daripada masjid, juga disediakan atau dibangunkan untuk sujud, untuk melaksanakan ibadah solat. Surau juga adalah tempat beribadah yang khusus seperti solat dan iktikaf bagi orang Islam, ya, kita sebut tadi, dan juga menjadi pusat kebudayaan, muamalah, perhubungan serta perkembangan dakwah Islamiyah. Mana fungsi dia lebih kurang dengan masjid. Surau adalah pusat aktiviti umat Islam setempat. Baik. Jadi perbezaan yang ketara surau dan masjid ini, surau lebih kecil, masjid lebih besar, dan perbezaan yang masjid ini tempat melaksanakan solat fardu Jumaah. Manakala surau tidak dilaksanakan solat Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita sebut tadi, masjid itu tempat melaksanakan solat Jumaat. Surau hanya dilaksanakan solat secara berjamaah sahaja, solat fardu 5 waktu secara berjamaah sahaja. Baik, itu perbezaan yang ketara antara masjid dengan surau. Baik, itu anak-anak kena mengetahui dan memahami maksud masjid dan juga surau. Baik, kita berpindah kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu menyenaraikan adab-adab di masjid dan di surau. Baik, asasnya adab-adab di masjid dan surau adalah sama saja, kerana fungsi masjid dan surau pun sama. Baik, adab ketika masuk ke masjid. Baik, adab, mula-mula adab nak masuk masjid dulu. Yang pertama, masuk ke masjid dengan memulakan langkah kanan. Langkah kanan ni memasuki satu-satu tempat yang mulia, tempat yang baik. Maka kita langkah, masuk dia melangkah kaki kanan. Yang kedua, berdoa ketika masuk ke dalam masjid. Ya, antara doa yang diajarkan kepada kita, a'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Baik, panjang. Lafaz ini panjang, anak-anak boleh terus berdoa dengan lafaz yang pendek tu hujung. Hujung ni Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kalau biasa diletakkan pada pintu masuk masjid ni, akan doa ni lah. Letak mula daripada yang pendek ni. Cuma kalau yang panjang ni lebih cantik lah, kerana kita mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Jadi kalau tidak dapat, a'udzu billahil azim min biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, kita ambil lafaz ta'awuz yang biasalah, ni lafaz ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus kepada atau tulis dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Baik, kita tengok apa maksud daripada doa tadi. A'udzu billahi, aku berlindung dengan Allah yang maha besar dan dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang qadim, daripada gangguan syaitan yang direjam. Yang inilah daripada gangguan syaitan yang direjam. Kalau nak ambil yang ringkas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan yang direjam. Allahumma iftah li, ya Allah, ampunilah bagiku dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmahmu. Baik, doa lafaz tadi Allahumma salli Muhammad dengan lafaz Allahumma ighfir li dhunubi. Allahumma ighfir li dhunubi, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Waftah li, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat. Baik, itu doa masuk masjid. Kemudian yang ketiga, memberi salam kepada siapa yang berada di masjid. Maksudnya bila kita bertemu dengan orang yang tidak melaksanakan solat lah, ya, maka kita disunatkan untuk memberi salam. Kalau orang yang dalam keadaan solat tu tak boleh lah, pasal mereka melaksanakan solat. Baik, memberi salam ni kepada orang yang boleh jadi dia baru masuk masjid ataupun dia baru keluar, maka bertembung tadi ni, maka disunatkan untuk melafazkan ucapan salam.
Baik. Demikian juga pada ketika mau keluar masjid. Keluar dengan langkah kiri, sebaliknya lah. Masuk ke langkah kanan, maka keluar daripada masjid langkah kiri. Serta berdoa sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadakumul masjid, falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja, falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Ini doa Allahumma salli ala Muhammad yang ringkas yang kita sebutkan tadi. Kalau di masjid-masjid terpampang pada pintu masuk masjid, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Manakala terpampang nak keluar daripada masjid itu ada tanda doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi mana-mana pun boleh, yang penting kita masuk ada doa, dan kita keluar daripada masjid pun ada doa. Maksudnya tadi, apabila salah seorang kamu memasuki masjid, maka adalah ia berkata, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu." Dan apabila keluar, hendaklah ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon limpahan rahmat." Baik, jadi yang ni mudahlah, doa saja. Kita masuk dengan lafaz doa, kita keluar pun dengan lafaz doa. Makna kita sebut sebagai satu perkara yang mudah saja bagi kita untuk kita melafazkan doa ni. Baik, sebenarnya adab yang seterusnya, adab yang ketiga dan keempat ni. Dalam masjid, kemudian yang tadi itu Allah SWT adab masuk masjid. Kemudian bila masuk masjid, maka ada adab pula dalam masjid. Adab dalam masjid. Pertama, berniat iktikaf dalam masjid, iaitu berhenti seketika atau lama dengan maksud beribadah kerana Allah. Jadi niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dikhabarkan kepada kita kalau sekiranya kita tidur pun mendapat pahala karena kita beriktikaf dalam masjid. Yang kedua, menunaikan solat dalam keadaan tenang dan tidak kopuh. Dalam solat tu mestilah ada perkara yang sangat patut dijaga, iaitulah ketenangan dalam solat, tidak kopuh gapah. Karena itu ada rukun, iaitu disebutkan tamakninah, iaitu tenang. Ia tidak berkopuh gapah dalam melaksanakan solat. Kemudian yang ketiga, tunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Masuk masjid niat iktikaf, kemudian solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat ni kerana sebab masuk masjid. Jadi masa mana pun kita masuk masjid, disunatkan untuk tahiyatul masjid sebagai kemuliaan kepada memuliakan masjid, tempat yang kita masuk. Yang keempat, sebaik-baiknya bersolat pada tempat yang berdinding, ada sutrah. Makna depan kita dinding supaya tak ada orang yang berjalan di depan Allahumma salli ala Muhammad, kita laksanakan salat. Kalau tak ada dinding, kita buatlah seperti sutrah itu, menggunakan serban, sejadah dan sebagainya sebagai ruang untuk kita nak solat, ruang dalam kita solat sehingga sujud. Baik, yang kelima, elakkan daripada keluar dari masjid selepas azan berkumandang berlari ke atas sebab-sebab yang syar'i. Jadi saja-saja nak keluar daripada masjid selepas daripada azan ni, Allahumma salli ala Muhammad, dilaranglah. Kerana ketika azan tu sepatutnya kita menghadiri masjid. Tapi bila azan kita lari keluar tu adalah dilarang. Melainkan atas sebab-sebab yang syar'i, sebab-sebab mudarat, kesihatan dan sebagainya, maka itu dimaafkan. Baik, yang seterusnya yang keenam, elakkan dari melangkah tengkuk para jemaah yang lain. Melangkah tengkuk ni maksudnya kita main lambat, kita datang lambat, kemudian kita nak masuk, nak duduk saf yang depan, maka kita akan langkah orang yang berada di depan. Ya, kalau kita baru nak masuk, saf itu ada 10 saf, kita nak pergi saf yang pertama, kalau saf yang ke-9, 8, 7 penuh, jadi kita terpaksa langkah-langkah. Maka itu dilarang kita melangkah. Kalau kita nak berada pada saf yang pertama, haruslah kita hadir awal ke masjid. Yang ketujuh, elakkan daripada memakan benda-benda yang berbau. Kerana ini perkara yang makruh, kerana mengganggu jamaah yang lain. Kerana kita salat secara berjamaah,
solat secara ramai-ramai maka mengganggu bila mana kita makan makanan yang berbau. Mana makan makanan yang berbau ni dekat nak hadir masjid. Yang ke-8, elakkan dari memakai pakaian yang mengganggu khusyukan solat para jemaah yang lain. Jadi kebanyakan hari ini kebanyakan baju tu ada yang berlogo berlambang pada belakangnya. Kemudian ada bertulisan ya macam-macam lah. Jadi bila berjemaah ni dikhawatiri orang yang berada di saf yang belakang tu tidak khusyuk duk baca baju dia belakang tu. Duk tengok logo apa punya logo ni dan sebagainya. Maka mengganggu kekhusyukan solat para jemaah yang lain. Maka kita pakailah baju yang sesuai untuk melaksanakan solat. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baju Melayu tak ada tulisan di belakangnya, tak ada logo di belakangnya, demikianlah jubah dan sebagainya, ia kosong, plain, tak ada apa. Baik. Jadi kita pakailah baju-baju yang sesuai untuk melaksanakan solat. Baik, seterusnya yang ke-9 banyaklah. Ini antaranya, banyak lagi lah ada yang lain. Yang ke-9, sentiasa menjaga kebersihan dan keindahan masjid. Jangan itu kita daripada kita pula yang mengotori masjid wal iyadzubillah. Yang ke-10, menjawab azan ketika berkumandang. Bila azan berkumandang, jawablah. Yang ke-11, elakkan dari bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah atau bersifat keduniaan. Bila duduk dalam masjid, kena banyak beristighfar, berzikir. Jangan berbual-bual kosong, bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah, khususnya bersifat keduniaan. Yang ke-12, jangan berjual beli ketika berada di dalam ruangan masjid. Kerana jual beli itu sifat duniawi. Jadi bila berada dalam masjid itu, perkara yang bersifat keduniaan itu selayaknya ditinggalkan di luar masjid. Keluar masjid, sambung baliklah perkara duniawi. Baik, seterusnya kita lanjut lagi. Adab bagi wanita di masjid, pertama tidak boleh berwangi-wangian ketika menuju ke masjid. Yang kedua, wanita yang didatangi haid atau nifas tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid. Baik, itu adab bagi wanita. Baik, yang seterusnya, standard yang ketiga menjelaskan kelebihan menunaikan solat berjamaah di surau dan di masjid. Pertama, mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Sebuah hadis 27 kali, sab'in wa 20 darajatan, 27 kali lipat ganda. Itu solat berjamaah. Yang kedua, terlepas dari api neraka dan terhalang menjadi orang munafik. Yang ketiga, mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat. Yang keempat, dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat darjatnya. Yang kelima, diampunkan dosa oleh Allah. Seterusnya, Allah memberikan jaminan syurga dan mendapat cahaya di hari akhirat kelak. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, demikian ada 7 kelebihan. Sebenarnya banyak lagi, kita masukkan 7 saja. Anak-anak boleh Allahumma salli ala Muhammad dengan kelebihan-kelebihan yang disebutkan ini, contoh-contoh beberapa kelebihan selain dari banyak lagi kelebihan orang yang melaksanakan solat secara berjamaah di masjid atau di surau. Ketujuh ini mudah-mudahan memberikan semangat, motivasi kepada kita untuk melaksanakan solat secara berjamaah. Baik, sebenarnya yang terakhir, standard pelajaran terakhir, mengamalkan solat berjemaah di surau dan di masjid dalam kehidupan kita. Ini mengamalkan. Jadi setelah mana kita belajar 3 standard yang awal tadi, khususnya pada standard yang ketiga, kelebihan melaksanakan solat secara berjamaah tadi, mudah-mudahan kita mempunyai keinginan dan semangat dan motivasi untuk melaksanakan solat secara berjamaah, kerana kita nak meraih ganjaran pahala yang besar dari Allah, selain dari untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian, demikian untuk pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan diberikan kefahaman dan mudah-mudahan dapat kita mengamalkan solat ini secara berjamaah di masjid ataupun di surau. Baik, jadi sekarang itu untuk pembelajaran kita pada kali ini, mudah-mudahan beroleh manfaat dan diberikan kefahaman kepada kita. Amin, Allahumma amin. Sekadar itu, dan insya-Allah kita akan meneruskan kepada tajuk-tajuk yang seterusnya pada sesi dan siri yang akan datang. Sekali itu mudah-mudahan beroleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.